Perkasa teknologi pembuatan satelit, Malaysia dan Turkiye komited kongsi kepakaran dan antara fokus Dewan Rakyat hari ini, adakah Makta teruskan dengan perinciannya? Baik Mizam, Malaysia dan Turkiye telah memulakan perbincangan dua hala berkaitan teknologi angkasa. Menerusi Agensi Angkasa Malaysia dengan kerjasama Malaysia Industry Government Group for High Technology MITE, kerjasama meliputi perkongsian kepakaran dan pembangunan bakat bagi melahirkan tenaga mahir tempatan dalam teknologi pembuatan satelit. Ke arah itu, MITE telah menubuhkan Malaysia Space Industry Corporation bagi menghimpunkan pemain industri angkasa tempatan. Sehingga kini sebanyak 10 syarikat teknologi angkasa tempatan telah bergabung membentuk MASIK dengan matlamat mewujudkan ekosistem industri angkasa yang dinamik yang mempromosikan keupayaan angkasa Malaysia di samping menarik pelaburan, bakat dan perkongsian dari seluruh dunia. Seterusnya, 13 lokasi penempatan di Zon Selamat Pantai Timur Sabah Zone dilengkapi Coastal Surveillance System CSS bertujuan melindungi serta menguasai keselamatan pesisiran pantai. Ia meliputi pesisiran Kudat iaitu bahagian utara Zone hingga ke Tawau. Ketika ini, 8 radar baru selesai menjalani kerja naik taraf pada September lalu melibatkan radar CSS 1206. Projek naik taraf ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengesanan radar dan keupayaan perintah dan kawalan. Kesemua radar tersebut adalah berstatus operasi sepenuhnya, full mission capabilities. Walau bagaimanapun, terdapat 5 buah radar, iaitu radar CSS ISA Spexer 2000 yang telah mengalami kerosakan dan dah tak boleh nak repair, tak ekonomi untuk di repair lagi dah, Datuk Petua. Kesemua peralatan radar CSS ESA Spexer 2000 tersebut telah pun kita decommission, kita tanggalkan untuk proses pelupusan. Bagi menutup sepenuhnya kelompongan di kawasan tersebut, MINDEF melaksanakan perolehan sebanyak 6 radar melibatkan peruntukan kira-kira 57 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkara lain, 7 laporan kedua audit negara LKAN telah dibentangkan melibatkan pengauditan di peringkat persekutuan dan negeri pada 2020 hingga 2021. Pengauditan melibatkan 24 isu pelbagai kementerian agensi serta jabatan di peringkat persekutuan dan negeri membabitkan ketirisan, kehilangan wang awam serta pembaziran yang serius. Jelas timbalan Menteri di JPM Rangkapal Singh, 12 isu selesai disiasat. Manakala 12 isu lagi masih dalam siasatan melibatkan siasatan 5 isu oleh SPRM, 6 isu oleh PDRM dan 1 isu oleh Malaysia Competition Commission. Berdasarkan siasatan yang telah dilaksanakan sehingga kini, seorang penjawat awam telah dituduh di mahkamah pada 16 April 2023 di bawah Seksyen 23(1) Akta MACC 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24. Dan 25 orang penjawat awam dikenakan tindakan tata tertib. Beliau juga turut mencadangkan LKN perlu dibentang secara berkala kepada jemaah menteri supaya setiap isu yang dilapor dapat diambil tindakan lebih berkesan. Dan akhir sekali, 4 saksi dari KKM dipanggil bagi membantu jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC berhubung isu vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan pakaian pelindungan diri PPE di bawah kementerian itu. Antara yang dipanggil keterangan timbalan KSU Keuangan KKM Datuk Seri Nur Azman Ayub dan mantan Ketua Pengarah KKM Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut pengurusi PAC Datuk Mas Emrianti Samsudin, sepanjang tempoh tersebut 4 prosedur telah dilangsung. Pengarah IDS Medical System Malaysia Sedia Berhad. Mesyuarat penyediaan laporan ini dibuat pada 16, 17 dan 18 Oktober 2023 dan
turut hadir 7 ahli ex officio PAC terdiri daripada Jabatan Peguam Negara, JPA, Kementerian Kewangan, Jabatan Audit Negara, SPRM, Kementerian Ekonomi dan Jabatan Akauntan Negara yang bersetuju dengan laporan, rumusan dan syur. Orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti laporan PAC Parlimen berhubung dengan pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh, hayat peralatan ventilator yang tidak dapat digunakan dan lebihan PPE di bawah KKM bolehlah memuat turun naik laporan berkenaan di laman web PAC di alamat www.parliament.gov.my/PAC. Saya kira setakat ini saja perkembangan langsung dari Parlimen. Kita terus bersama Miza untuk perkembangan berita tengah hari. Silakan Miza. Baik, terima kasih Hatika.